Okey, semua dah ada eh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dengar? Boleh. Okey. Sorry lambat sikit masuk. Ya. Saya tengah prepare nota untuk tall building, tak siap-siap lagi. Alright. Apa nama? Okey, Mazlan. Mazlan ada? Mazlan nanti tolong rekod Mazlan eh. Sebab saya punya recording kalau ikut Zoom ni tak dapat penuh. Only the first half, first session dapat. Second session dah tak dapat. Semua dah eh? Alhamdulillah. Thank you very much. Okay, apa nama, this week is kita punya minggu terakhir untuk puasa. So kemungkinan besar raya jatuh pada hari Ahad, Sabtu ataupun Ahad, most probably Sunday. So kita punya lecture ni kita will continue sampai Thursday, Wednesday, Monday, Tuesday, Wednesday, and then kita akan sambung lepas break raya nantilah. Maybe the first week raya tu tak ada lagi. The first Monday, Tuesday, Wednesday selepas raya belum lagi ada kelas. The second Monday selepas raya tu insyaAllah baru ada kelas. Yeah. And then lepas pada tu kita ada the whole month of June untuk kita bincang and discuss pasal RC2. Yeah. Last lecture kita dah sampai kepada combined footing. Betul? Syami, betul? Combined footing? Betul. Combined footing. Okay, any questions? Ada soalan apa-apa yang ingin dikemukakan? Anything you like to clarify berkaitan dengan reka bentuk penapak kembar? Yeah. Ada apa-apa yang maybe kurang jelas yang perlu saya explain lebih berkaitan dengan penapak kembar? Tak ada? So our previous punya example ialah something like column, okay, and then kita ada centerline column, okay. Dua tiang yang berhampiran close to each other. This is our first column. Then kita ada our second column. Okay. Tiang yang kedua. Okay. And both the columns are dalam inline, dalam satu garisan yang sama, the same line. And daripada situ yang kita provide combined footing. Combined footing, combining both, menggunakan ataupun menjumlahkan dua-dua sekali ni, kita dapatlah satu combined footing for both the foundation. Mari kita nak gabungkan kedua-dua foundation tu pada satu asas yang sama, pada satu foundation yang sama. Right. Kalaulah katakan kita ada case, contohnya lah, contohnya kalau case ni tiang yang ini is somewhere di sini, let's say lah, somewhere di sini, antara dua ni, and kita punya garisan is something like menyambungkan kedua-dua foundation, center of foundation sini dengan center of foundation column sini, this is the line. Therefore penapak kita sekarang ni will now be skewed lah, dia akan macam mana nak buat ni,
Okay, kalau sekiranya macam ni, then foundation kita juga akan menjadi something like, maybe something like this. Okay. Oh, bukan macam ni. The footing will be something macam ni. Okay. So ini merupakan, kalaulah foundation tu kolom, antara kolom dengan kolom tu, dia punya kedudukan not inline. Kedudukannya tidak not in same line tapi skewed macam ni, maka foundation kita pun akan sengit jadi macam tu. Ini kalau sekiranya kedudukan tiang yang tidak berada pada garisan yang sama. Right. So still analysis dari kebentuk dan apa yang kita buat sebelum ni masih lagi sama. Okay. We're still considering the same principle. Dan perhatikan bahawa kolom kita masih lagi in this direction. Okay. Paksi tiang tu, ni paksi tiang. Dan yang ini pun paksi tiang ni masih lagi begini. Cuma paksi foundation sekarang ni is something like paksi ni. Paksi foundation something macam ni. Paksi foundation, manakala paksi untuk kolom masih lagi begini. Right. So kita dah habis combine footing. Kalaulah kita ada 3 tiang, okay? Kalau given problem, you need to solve the position of combined footing for 3 combination of 3 column, 1, okay? Another column di sini 2, and let's say macam mana? Let's say another foundation di sini somewhere. Sorry, column di sini. Okay. Center line. Okay. Center line of the column di sini. And another center line di sini. Okay, something like this. So ini merupakan combination of 3 columns. Okay, kita ada jarak L1. Okay, ini contohnya daripada sini ke sini, fixed position L1. Okay, from center line column A ke center line column B, kita ada L1. Dan kemudian daripada center line sini kepada center line sini L2. Okay. So kalau kes sekiranya macam ni, maka ingat balik bahawa apa yang penting di sini ialah always pastikan pertama sekali di mana centroid beban. Kita ada P1, kita ada center sini. Okay. Katalah N1, N2, okay. And pada, sorry, katakan ni point B, ini tadi point A, and A, kolom B, daya pada tiang A, daya tiang B dan daya pada tiang C. Okay. From all these 3 position, tentukan di mana centroid ni. Center of gravity ataupun centroid of loading. So mungkin centroid of load ni sampai di sini. Berdasarkan kepada
value of all the tiga ni lah. Gabungan tiga daya ni dapatlah centroid di sini. Bila dah tentukan centroid di sini, okay, maka foundation tu must also be centroid ni di sini. Okay, paling senang ialah kita memilih foundation yang mana dimension daripada sini, okay, ke sini sama dengan dimension daripada sini ke sini. In this direction, paling senang lah ni. Paling senang kita pilih dimension yang macam ni. Okay. Kemudian dimension juga the same thing. Dimension ke sebelah kiri dengan dimension ke sebelah kanan. Sama distance. Jadi centroidnya di sini. Okay. Yang ini pun sama. Yang ini pun sama. Kiri dengan kanan, panjangnya sama. Atas dengan bawah ni pun sama dimension. Of course dia punya centroid di tengah-tengah ni lah. Kalau everything sama. Kalau katakan ni L, okay, L combine, LC, maka yang ini pun LC, yang ini pun LC, yang ini pun LC. Jadi paling mudah kita provide just a square ataupun rectangle ataupun square foundation yang mana dimension dia kiri dan kanan, atas dengan bawah sama. So bermakna centroid dia adalah pada titik yang sama dengan centroid ataupun gravity centroid untuk ketiga-tiga beban. So then paling mudah lah kita menyediakan just one rectangular foundation untuk ketiga-tiga. Boleh. Boleh kita sediakan macam tu. Right, so kalau tak ada apa-apa, then hari ini kita proceed kepada file cap. Kita ada contoh lagi sebenarnya dalam teks. There is one example known as strap footing. Okay. Strap footing. When we have the time, kita akan balik kepada strap footing. Strap footing ni ialah sejenis penapak, okay, strap footing, yang mana sesuai digunakan untuk keadaan ataupun situation yang mana we have problem dengan foundation yang berhampiran dengan sempadan. Okay. Let's say this is my boundary. Let's say I have a boundary. Okay. Boundary saya somewhere sini. This is my boundary. Okay. Side boundary. Ini daripada pandangan plan. This is my side boundary. Okay. Betul ada boundary. Kemudian it so happen dalam drawing, dalam building ni yang nak dibuat ni, okay, terdapat satu tiang yang sangat-sangat berhampiran dengan boundary. There is a column dan column tersebut kedudukannya sangat hampir dengan boundary. Very close to the boundary. Jadi bila kita nak sediakan foundation, when we need to provide a foundation di bawah penapak ni, di bawah column, okay, usual practice is kita provide foundation yang macam ni lah. Okay. Okay. Secara umumnya kita sediakan penapak kalau macam ni, jadi macam ni. Tak boleh juga. Okay. Kita sediakan penapak di bawah tiang ni secara umumnya just a normal foundation macam ni. Okay. This is our foundation di bawah this column. Tapi disebabkan ada restriction di mana ada boundary ataupun ada existing structure exactly very close kepada column sini, maka foundation ni tak boleh cross over
tak boleh masuk ke tanah sebelah ataupun tak boleh pass through the obstruction, maka foundation tu menjadi something yang macam ni. Okay. By observation nampak macam tak balance. Kan? Foundation yang sebelah kiri ni ataupun sebelah di bawah tiang ni lebih ke sebelah kanan, sebelah kiri dia pendek saja. Disebabkan halangan-halangan yang ada sedia ada. Contohnya boundary tak boleh masuk ke area tapak sebelah walaupun untuk foundation di bawah tanah, okay, we cannot encroach masuk kepada tapak sebelah, ataupun mungkin existing structure. Contohnya macam kita ada building, okay, bangunan, kita ada existing building, elevation lah, ini elevation. Kemudian kita nak buat column, kita nak buat building satu, okay, nak buat satu ni bangunan, existing, ini elevation daripada cross section dia. Ini side kita, okay, tanah. And then our building, okay, bangunan yang nak dibuat ni is something that is very close, sangat-sangat hampir dengan bangunan yang sedia ada. Something yang macam ni. Okay. Existing building. Yang hitam ni existing, yang hijau ni is our proposed new building. So bila berhampiran ni, tiang-tiang yang sebelah kiri ni, kolom macam sini, dah sangat hampir dengan bangunan sedia ada di sebelahnya. Existing tu dah ada building, so kolomnya, kedudukan tiang ni macam ni lah, sangat hampir kepada bangunan yang sedia ada. Jadi foundation di bawah tiang sini, satu foundation yang lopsided, dia berat sebelah. Sebelah kanan dia panjang, sebelah kiri dia macam tak cukup. Okay. By observation nampak macam tak stable lah. It is not a stable punya foundation. Therefore, kita kena buat something. Maka apa yang kita buat ialah kita menyediakan looking at this column. Kebetulan ataupun bukan kebetulan lah, memang ada lah sebenarnya. Center line of the column. There is adjacent column pula di sini. Bersebelahan dengan tiang ni, there is another column, adjacent column. Okay. Betul-betul sebelah dia. Katakan dalam 4 meter, 5 meters jauh antara kolom ni dengan kolom sini. Maka apa yang kita buat sekarang ni ialah menghubungkan dua tiang ni dengan beam. We provide beam kat sini. Okay. Menyambungkan dua-dua ni dengan, ini plan view, saya tengok daripada arah plan. Okay. Menyambungkan dua kolom di sini dengan beam. Okay. Dan foundation, ini saya padamkan. Iris. Okay. Di bawah tiang yang sebelah ni, of course dia ada foundation di sini. Okay. Dia akan ada its own foundation. Ini foundation di bawah kolom ni. Katalah something like this. Okay. So apa yang kita buat ialah we are now connecting, menyambungkan antara foundation di bawah, katakan tiang A, okay, kolom A, yang ini kolom B, okay. Kita sambungkan antara tiang A dengan tiang B dengan beam yang ini, particular beam. Okay. Yang beam ni merupakan apa yang kita namakan sebagai our strap beam. Okay. Rasuk jalur. Rasuk berpencengkam. Okay. Penampak ni diistilahkan sebagai penampak berpencengkam, strap foundation. Okay. So ini yang kita istilahkan sebagai penampak berpencengkam. We have a foundation di bawah tiang A, yang mana foundation ni adalah something yang nampak unstable because sebelah kiri dengan sebelah kanan foundation ni, okay,
panjang sini, panjang yang ini, okay, this length, comparekan kepada panjang yang sebelah sini, tak sama. We have unequal punya dimension. Okay? Unequal dimension. Sebelah kanan besar, sebelah kiri kecil daripada center column. So foundation ni is unstable punya foundation. It's not a stable foundation. Therefore, kita sambungkan antara foundation A di bawah tiang A dengan foundation di bawah tiang B dengan satu strap beam. Kita istilahkan sebagai strap beam. Strap beam. Jadi keseluruhan ni, overall ni, the whole system, ini kita istilahkan sebagai strap foundation. Very useful kaedah ni, di mana kita ada restriction di tapak satu kolom ni kedudukannya very close kepada boundary contohnya, ataupun very close kepada existing building. So foundation dia tak boleh nak buat a proper foundation. There is a existing foundation bersebelahan pada foundation di bawah tiang A ni, maka kita boleh combinekan these two foundation menggunakan strap beam. Dan the whole thing ni kita istilahkan sebagai strap foundation. Thank you. Siapa dia tu? Syami ya? Okay. Ya, So saya. ini yang okay. So ini yang kita contoh yang diberikan dalam nota. It is a useful solution untuk kes-kes yang mana ada restriction di tapak, mungkin building, existing building, mungkin boundary, side boundary, ataupun mungkin saya pernah jumpa pernah ada problem retaining sheet pile yang lama ada kat sini. Pada kedudukan ni ada satu line of sheet pile, old sheet pile yang dah lama. Okay. Bila nak buat foundation, tengok dah korek dah ada sheet pile bawah tu. And sheet pile ni sepanjang-panjang ni. Okay. The whole side ni existing sheet pile di bawah tu. Dibiarkan di situ. Tak tahu siapa yang tinggalkan sheet pile situ. Yes, Syami. Sir. Yes. So tugas untuk strap beam ni just connect daripada tiang A ke tiang B ni saja dia punya fungsi dia. Dia akan menghubungkan. Bila kita combine ni, foundation yang dua separate foundation ni menjadi satu sistem yang kita namakan strap ni. Strap foundation. Kalau tanpa beam ni, dua foundation A dengan B ni is two independent. Dia berasingan. When we provide the strap beam, then the foundation is connected. Antara A dengan B, dia menjadi satu sistem. Okay? Menjadi satu Saya nampak sistem. conteng-conteng dekat whiteboard ni. Ya? Yeah? Saya nampak saya conteng kat whiteboard. Ada keluar sini. Syami tulis strap foundation, ada buat arrow kan? Okay? Saya buat nota sendiri sebenarnya. Okay, good. Okay. So, very useful system yang kita gunakan untuk combine dua foundation menjadi satu sistem. Okay, menjadi satu sistem. So, it is a good option yang ada untuk kita gabungkan dua penapak. Okay. Selain daripada combine footing, yang mana combine footing tu a bit restrict, dia perlukan panjang sebelah kiri, panjang sebelah kanan kan. Kita tengok sini. Kita perlukan allowance yang sebelah kiri, sebelah kanan sini. So yang ini bila tak ada allowance, very short distance. Column tu very close kepada boundary contohnya. Then kita combine these two separate foundation menjadi satu foundation yang kita namakan strap footing. Tetapi bending moment pada strap beam ni sangat tinggi. Very high bending moment pada strap beam, bermakna strap beam ni is heavily reinforced. Reinforcement dia mungkin size 25, mungkin size bigger than 25, size 30 reinforcement dia. Okay. Ataupun size 25 mm diameter bar untuk strap beam. Sebab kalau dalam contoh pun, kalau tengok pada strap beam ni, bending moment pada rasuk ni mencapai hingga 4 angka.
Okay. Exceeding 999 kilonewton meter bending moment pada strap beam, melebihi 1000 kilonewton. 1000 kilonewton meter. So very high stresses di sini akibat gabungan antara dua penapak yang uneven. Okay. Kita ada daya di sini N1, NA, kita ada daya NB, dan daya NA dengan NB ni tak sama. Okay. NA dengan NB akan ada force NA, okay, dan juga daya NB di sini. Dan NA dengan NB tak sama. Okay. Katakan NB besar, bukan foundation yang ini. NA smaller loading. Okay. Dan contohnya lah. So ini yang kita gunakan sebagai satu solution untuk kes-kes di mana ada restriction, halangan-halangan tertentu di tapak yang menyebabkan foundation di bawah salah satu tiang yang sangat hampir dengan halangan tersebut tak dapat disediakan secara sepenuhnya. Mungkin only half a foundation is provided. Dan apa yang kita buat ialah kita sambungkan foundation di bawah tiang ni dengan foundation adjacent ni, bersebelahan dengan dia, di bawah tiang B contohnya, yang katakan the distance from A to B, let's say lah, okay. Foundation from A to foundation B mungkin dalam 6 meter ataupun 7 meter beza antara column A dengan column B, the distance antara column A dengan column B itu a certain distance away. Okay. So it is a bit complicated dari segi solution dia, a bit complicated. We'll have the time, jika kita ada masa, mungkin dalam bulan 6 nanti we'll reverse balik and have a look at our strap beam. It is a very useful solution untuk cases yang special case, yang mana terdapat halangan, foundation tak dapat disediakan secara sepenuhnya. Okay. Sebab kalau kita nak sediakan the full foundation, okay, yang ini di bawah tiang A ni sepatutnya foundation tu will be something macam ni lah. Ini yang mungkin secara sepenuhnya. Okay. The full dimension ataupun the full foundation. Tapi yang ini, kawasan ni dah masuk kepada zone ataupun masuk kepada boundary, over the boundary, cross boundary. Ataupun mungkin dah ada building, memang tak boleh nak cross over pun sebab dah ada building. Ya. Jadi oleh kerana itu, maka solutionnya ialah menyediakan penapak yang berat sebelah ataupun tak seimbang, tetapi dihubung kaitkan dengan penapak di sebelahnya, adjacent foundation, dengan menggunakan strap beam. So this is one method of coming to a solution sekiranya kita face with certain problems yang ada di tapak. Okay. So this is strap beam. Okay. A good example ataupun a good solution untuk certain types of restriction yang mungkin ada di tapak. Okay. Ada yang nak raise anything sebelum kita move on kepada deep foundation? Yes. Okay. Boleh jadi satu maksud dia? Oh, lebih pada satu beam. Saya belum pernah tengok lagi, tapi theoretically maksud apa nama Mazlan mungkin something macam ni kan. Okay. Kita ada column. Okay. Kita ada column. Kita ada column sini. Kemudian kita ada, kita ada column somewhere di sini. Another column. Okay. Di sini. Lebih pada satu beam. Bermakna mungkin kita ada satu lagi column di sinilah maybe. Dan kita menyediakan strap beam ni. Okay. In this direction. Satu. And maybe in this direction. Maksud Mazlan. Macam ni ke? Kita ada dua strap beam.
Ya. Adakah ini maksud Mazlan? Mana foundation yang ini kita ada mungkin halangan, restriction, okay. Halangan dari segi mungkin sebelah sini, okay. It so happen ada halangan macam ni dan macam ni. So sebelah sini we can have a normal foundation, okay. Penampak yang biasa, yang lazim, a normal typical foundation. Di bawah this column we have one normal foundation. Yang ini pun kita ada a normal foundation di bawah sini, tak ada restriction apa-apa. Okay. Cuma yang ini kita mungkin ada restriction dari segi foundation dia, bermakna kita ada foundation yang something macam ni. Okay. Belum pernah saya jumpa lagi, but it is possible. Yeah. It is possible, boleh kita nak sediakan penampak strap foundation ni, yang mana antara footing sini dengan footing sini bergabung sebagai satu penampak. At the same time antara footing sini ke footing sini pun bergabung sebagai satu penampak. Okay. Usually yang saya ternampak di tapak pernah come across adalah in one direction sahaja. Kita combine dua footing menggunakan satu beam sahaja, satu strap beam. Tak lebih pada satu. Okay. Yang menghubungkan dua tiang. Kalau ada satu lagi strap beam pun different foundation. Contohnya yang ini. Mungkin ada okay. Mungkin ada foundation yang mungkin sebelah sini. Ada satu lagi kolom. Jadi disediakan strap footing untuk case yang ini. Ini mungkin ada. Okay. Yang ini tak ada. Ini tak ada. So ini satu strap footing, yang ini satu lagi strap footing ada. Tapi kalau sini pun ada strap footing, itu belum jumpa lagi lah. Tapi secara teorinya it is possible. We can have strap footing in two direction pun boleh. Dalam dua arah. Kalau sekiranya perlu lah. Kalau sekiranya. Dan usually foundation ni memang macam-macam problem. Ada macam-macam masalah di tapak, okay, yang kita memerlukan out of the box punya solution. Okay. Dan strap foundation is one of the solution yang sangat efektif untuk menghubungkan dua foundation. Okay. Mungkin ada masalah pada foundation ni, kita combinekan dengan satu footing yang proper dan the whole system becomes satu sistem penampak berpencengkam. Istilah VM dia is penampak, okay, penampak ataupun asas berpencengkam. Inilah istilah dia, tak silap saya. Okay. Strap footing penampak berpencengkam. Okay. Okay, so these are all examples yang mungkin akan jumpa lah semasa your experience nanti. Yeah. Ataupun mungkin ada tak yang jumpa foundation yang pelik-pelik masa intern dulu? Anybody yang nak share pengalaman dia masa intern? Okay. Tak ada foundation yang pelik-pelik? Okey lah. So, okay. Kalau kita banyak bincang pasal shallow foundation kan? Okay. Now, just by looking at our foundation sekarang ni, kalaulah kita perlukan combined footing, a deep footing ataupun deep foundation, kita ada shallow dengan deep, yang mana melibatkan cerucuk, piling. Okay. Konsep dulu kita menentukan dimension.
we have to determine what is the dimension for foundation. Okay. Berdasarkan beban yang bertindak pada column, okay, we have our loading yang bertindak pada column. Okay, this will be our loading. Contohnya beban yang bertindak pada tiang, and berdasarkan kepada beban ni lah, maka dikira ataupun di-evaluate penapak yang sesuai, okay, dengan kriteria dia, which is zero settlement. Okay. So this is our previous punya ni, kita concern dengan area, luas. This is our plan area. Katakan ni kita punya panjang D. Okay. Bukan D. Okay. This is our dimension. H ukur dalam, B lebar, okay. L ni lah katalah panjang foundation. So we are concerned dengan area di sini ataupun luas yang disediakan, okay, pada asas. We are more concerned on the area. Untuk pile foundation kita ada the same problem, okay. Tetapi kali ni bukan lagi kita menentukan luas. Sebaliknya apa yang kita tentukan ialah we have our loading column. Loading juga masih ada, kita ada our loading. This is our load bertindak pada foundation. Okay. This is our loading. And kali ni we are not concerned on luas lagi. Sebaliknya kita nak tentukan berapakah bilangan cerucuk yang sesuai. Ini pandangan plan. Okay. This is my plan view. My plan view. I'm concerned more terhadap berapa bilangan pile. Is it 1? Is it 2? 3, 4, 5 dan sebagainya. So yang ini saya erase dulu. Okay. Okay. Saya erase. Adakah 2 dah cukup? Ataupun 3? Kalau saya nak 3, okay, then this would be my location. Once saya dah tentukan bilangan, then baru saya dapatkan pile cap tersebut. Then the shape of the pile cap will follow bilangan cerucuk yang dipilih. Okay. Jadi plan view. Okay. Pandangan plan. Jadi apa yang saya nak highlight di sini, previously kita concern dengan luas. Luas yang disediakan, area should not be less than daya serviceability limit state SLS divided by safe bearing capacity, tegasan izin tanah. Kita concern dengan luas yang disediakan. What should be the area? From the area, maka barulah kita tentukan dimension yang sesuai. Lebar dan juga panjang, sama ada square ataupun rectangle, whatever shape dia. But we are more concerned on the area. Now kita concern on bilangan cerucuk, number of piles. Number of piles. Because the number of piles akan determine how the foundation looks like. Ataupun bagaimana bentuk pile cap. Kalau kita perlukan 3 batang, maka bentuknya macam ni. Kalaulah saya perlukan 4, okay, let's say I need 4 piles. Okay, then katakan ni 1 pile. Ni daripada plan view. 2. Okay, maybe sini 1 lagi, 3. Symmetrical arrangement. We are now into our second session. Dalam topik yang kita bincang hari ini, we are moving on from shallow kepada deep foundation. Okay. Previous discussion kita lebih kepada shallow foundation. Now kita move on kepada deep foundation. Yang mana deep foundation melibatkan piling. Okay.
Ada setengah-setengah tu masa intern berpeluang kan, tengok filing kan. Okay. Okay. Tahu apa dia pilot test, pernah tengok filing macam mana, ada faham berkenaan istilah eccentricity, file eccentricity dan sebagainya. Okay. They will come to that all of that later on. So cuma nak highlight sekarang ni, we are now into file cap punya design. Okay, we're designing the file cap. File cap tu is a concrete block. Okay, bawah ada file, atas tu is our file cap. Okay, and then file cap tu lah supporting the column dan sebagainya. So let's say this is our column. Okay, ada beban yang bertindak pada column. Of course, there should always be a load. Kan sentiasa ada beban pada tiang ni. Okay, there is a load acting pada sini. Nah di bawah ni sekarang ni, below this, kalau saya tengok daripada plan view lah, okay, pandangan plan, okay, this is plan view dia, okay, pandangan plan, okay, plan view. Imagine we are looking at the plan view of a footing. Belum ada lagi lah, belum ada paket. Kita dah ada beban, we have a load, certain loading di sini. Okay. Now bila dalam file cap punya ataupun file cap punya design, sebelum kita nak design the file cap, okay, sebelum nak design the file cap, kita perlu pertama sekali tentukan bilangan cerucuk yang sesuai. What would be the bilangan yang sesuai? Sesuai apa dia? The number of suitable number of files to be provided. Okay. Jadi berdasarkan daya N ni sama ada cerucuk dia would be macam kita tengok tadi. Kalaulah saya ada contohnya 3 cerucuk yang diperlukan. Okay. Maka daripada pandangan plan, I will have one file di sini, I will have another file di sini, okay, dan I will have another file sini. Sehingga daripada sini akan menghasilkan bentuk file cap dia yang bentuk 3 segi. Okay. Yang triangle in shape. This will be my shape of a file cap setelah saya tentukan bilangan. Okay. This is 3 file cap, 3 file group, kumpulan 3 cerucuk. Kalau saya ada 4 cerucuk, okay, 4 file, kenapa dia jadi macam okay, 4 files, maka arrangement dia could be something macam ni, 1, 2, okay, 3, 4, sehingga if this is my 4 number of files, maka my file cap would be just a rectangle macam ni. Ini contoh okay, file cap untuk 4 bilangan cerucuk, 4 file group. Okay. Kalau 5 file group, kalau ada 5 cerucuk, then saya boleh tambahkan tengah-tengah ni satu lagi file. Shape dia masih sama. I will still have a square file cap sini, tapi ada untuk 5 cerucuk. Dan seterusnya 6, 7, 8, 9, 10, whatever bilangan pun, we can have a file cap ni to suit the bilangan cerucuk. Yang penting ialah menentukan bilangan cerucuk. What would be the required number of files? Bilangan file ataupun bilangan cerucuk. Okay. Cerucuk ni kita punya istilah BM untuk file lah. Kalau BI dia file, kalau BM dia cerucuk. So bilangan cerucuk ni yang penting. Sebelum kita nak tentukan ataupun nak design the file cap, kita nak tentukan bilangan cerucuk. Kalau previous discussion untuk shallow foundation, kita menentukan luas yang sesuai. From there kita dapat the size of the foundation. Sekarang ni kita tentukan bilangan cerucuk. Daripada bilangan cerucuk ni barulah kita tentukan shape of the file cap, sama ada 3 file group punya bentuk ataupun 4 file group ataupun 5 file group setelah kita tentukan bilangan cerucuk. Now the question is, bilangan cerucuk ni macam mana kita nak tentukan? How do we determine bilangan cerucuk ni? Okay. Maka konsep yang sama digunakan, zero settlement. You always target there to have zero settlement untuk our foundation punya
problem. Okay. Bila foundation, target kita sentiasa 0, 0 settlement. So bilangan cerucuk sekarang ni, okay, bersamaan dengan kalau dulu kita dapat luas yang diperlukan, bilangan cerucuk sama juga formula dia. Cuma beza di sini adalah daya, service load, total force atau jumlah daya yang bertindak pada service load dibahagikan dengan pile capacity. Ini je beza ni. Kalau dulu kita gunakan soil bearing safe bearing untuk tanah, tegasan galas izin, safe bearing capacity soil. Sekarang ni kita gunakan pile capacity. Okay, pile capacity ataupun keupayaan cerucuk of a single pile. Jadi dalam IDP 3, tak silap saya, okay, grup-grup yang buat geotechnic design tu, kan, geotechnical, kena evaluate pile capacity daripada borehole yang diberi. Am I right? Betul tak? Daripada borehole yang diberikan oleh Dr. Azman Kasim, not only do you have to consider kalau shallow foundation, ini menentukan bearing capacity tanah, safe bearing capacity of soil yang akan digunakan untuk shallow foundation, perlu juga tentukan pile bearing capacity ataupun pile capacity kalau sekiranya nak buat pile foundation. Okay. Jadi pile capacity ini, keupayaan cerucuk, pile capacity ini is something yang perlu kira, evaluate, okay, melalui geotechnical punya capacity lah. Based on, of course, kita ada, kalau tengok pile, normal pile, okay, pile yang lazim kita, our normal pile ni, cross section ni, bulat ke square ke cross section. Pertama sekali ada skin friction. Okay. Pada pile ni akibat beban bertindak sini, dari load acting here, ada daya and maka akan berlaku skin friction pada shaft dia ataupun pada the whole length of the pipe, okay, yang kita istilahkan sebagai QS. Okay. Capacity skin friction. And not forgetting akan ada juga capacity and bearing. Okay. Ini yang dua parameter yang selalu ada lah. QA dengan QB, QS dengan QB and bearing dia. Kan? So berdasarkan kepada QS dengan QB ni, maka you can evaluate what would be QA ataupun Q allowable. QA dia. Biasanya dia dikira daripada, ada banyak formula saya pun tak ingat lah. QS campur QB over factor of safety. Contohnya lah. Yang mana factor safety ni setengah designer guna 2.5, setengah designer guna 3.0. Depend pada designer lah. Ada setengah pakai 3, ada setengah 2.5. QS campur QB divided by factor of safety. QS dengan QB ni adalah parameter base pada geotechnical punya evaluation. Okay. Ada rumus-rumusnya, empirical formula boleh guna berdasarkan kepada lapisan-lapisan tanah based on the soil properties. Dia relate balik semua kepada soil juga, ya, kepada tanah itu sendiri. Katalah lapisan atas ni, okay, ini lapisan sill. Kemudian lapisan bawah ni clay. Okay. Kemudian lapisan bawah sini ada apa pula? Ada sand layer. Okay. So QS untuk yang bahagian sini berdasarkan kepada, contohlah saya tulis sini, katakan sill.
Ya. Ini lapisan kelodak, silk. Yang ni lapisan contoh clay. Yang ni lapisan sand. Okay. So base pada ni, maka dapatlah untuk silk dapatlah QS dia. Ada rumus dia untuk QS berdasarkan kepada silk. Dapat sini QS berdasarkan kepada clay, QS berdasarkan kepada sand. Okay. Berapa kedalaman sand sini, okay. Berapa kedalaman yang ini, berapa kedalaman dia sini. So everything you akan dapat Q1, Q2, Q3 combine tiga-tiga ni, summation ni dapatlah QS dia, total QS dia due to skin friction. Okay. And bearing of course lah satu nilai je. Tengok di mana pile ni berhenti. Macam mana nak tentukan di mana pile berhenti? Siapa yang buat apa nama geoteknik ni dalam IDP 3 daripada RC2 ni? Daripada 26 yang ada sekarang ni, I have about 26 students sekarang ni, 26 student. Siapa yang buat geoteknik ni daripada ramai-ramai ni? 26 kita. Daripada 26 ni. Ya buat geoteknik ya, ya. Saya buat. Dah siap dah geoteknik? Belum lagi. Okay, ya. So, kalau saya tanyalah, okay? Ini saja je lah tanya-tanya, okay? Bukan ada apa-apa. Okay? Where should we terminate piling ni? Given a situation, satu keadaan, okay? Kat mana kita nak stop piling tu? Ataupun kat mana anggaran length of pile yang sesuai? How do we determine length of pile ni sepatutnya 7 meter, sepatutnya 12 meter, sepatutnya 16 meter, depth of penetration dia. How do we come to a certain value tu? Macam mana kita nak anggarkan? Any idea? Sampai yang itu pile dia akan sampai satu hard rock. So sampai sana dia tak boleh masuk lagi. Hard rock indicated by dalam borehole SPT N value 50/50 kan? Okay. Jadi hard rock ni is satu lapisan yang sangat-sangat keras. Bila tengok borehole result, SPT N value dia 50 ke atas, itu kita katakan sebagai lapisan yang sangat keras, hard rock. And our pile boleh rest di situ. Okay. Cuma problem is hard rock layer ni biasanya sangat dalam. Okay. Terletak pada lapisan katakan maybe 40 meters below, more than 100 feet. Lebih pada 100 kaki baru jumpa hard layer. Okay. Apa yang Yap mention tadi betul. Theoretically we stop at hard layer piling dia. Bila kita assume certain length, maka then we can evaluate all these values ni. Barulah kita dapat mengira yang ini. We must have a certain length ni dulu. Nak kena ada L ni dulu. Okay. L ni berapa? So, satu jawapan dia ialah tengok pada rajah ni. Rajah ni yang kita istilahkan rajah apa ni? Soil profile. Sebab tu is very important to have your soil profile. Bila dah dapat borehole result tu, 2-3 borehole result tu combine, dapatlah satu profile tanah. Nak tahu lapisan atas ni lapisan apa, tanah jenis apa, lapisan bawah dia, dan ketebalan tanah ni berapa, lapisan bawah dia tu lapisan apa, berapa ketebalan dia, nak tahu ketebalan yang ni. And then jenis tanah dia pun very important, because the type of soil ni secara tak langsung pile ni should stop ataupun terminate pada sand layer, lapisan pasir. Okay. If we have a hard rock which is very deep, it is not practical to have your pile sampai 120 kaki ke dalam. Okay. Very unpractical. Therefore, kita stop ataupun terminate the pile before dia sampai kepada
hard rock layer. Dan lapisan yang kita gunakan sebagai panduan ialah lapisan pasir. Okay. So terminate your pile at sand layer. It can be very dense sand ataupun just normal sand layer, tak apa. Okay. Jangan stop your pile at clay layer. Okay. Don't terminate your pile di sampai sini. Katakan kita punya piling tu, kita pile, kita assume, okay sampai sini stop, cukup. Bermakna pile ni berhenti dalam lapisan tanah liat. Jangan. Ataupun pile berhenti di lapisan kelodak, silk pun jangan. The best is always to have your pile terminate pada sand layer. Okay, lapisan pasir. Okay. So look at your profile tanah ni, soil profile ni. Tengok sand layer, mungkin tak payah sampai 30 meter, tak payah sampai 40 meter. Mungkin dalam belah-belah meter tu ada sand layer yang nampak tebal dan dia punya SPTN value dia relatively high, tak perlu tinggi, relatively high. Mungkin dalam 18, 19, 20 SPTN value dia. Okay. Then you can terminate your pile di situ. Okay. Then from there kita tahu, okay, jangkaan piling dia lebih kurang dalam 18 meter. Expected dia, approximate dia, anggaran yang dibuat oleh jurutera adalah lebih kurang 18 meter. Why 18 meter? Sebab 18 meter tu daripada ground level sampailah lapisan tanah ni, somewhere di pertengahan lapisan tanah ni is approximately 18 meters. Itu yang kita gunakan sebagai panduan. So pile capacity ni, pertama sekali untuk dapatkan pile capacity ni based pada geoteknik. Okay, geotech. Okay. Yang mana terdiri daripada QS dengan QB. Skin friction dengan end bearing. Combination of both, maka dapatlah Q allowable ni. Q allowable ni lah yang kita gunakan sebagai pile capacity. And the way to verify Q allowable ni, anybody? How do we verify? Ni teori ni semua atas kertas je ni. How do we verify? Yang our design, reka bentuk kita, reka bentuk untuk menentukan bilangan ni, okay, yang mana kita menggunakan pile capacity sekian-sekian banyak. Katalah cerucuk yang kita gunakan diameter span pile, okay, diameter 300 mm, lebih kurang digunakan pile capacity dia 375 kilonewton. Okay. Based on our calculation di sini, okay, based pada calculation yang ini, kita dapatlah Q allowable dia 387 kilonewton. Exact value dia 387 kilonewton. Maka saya round off pile capacity of a 300 mm diameter pile, span pile, diambil sebanyak ini 375 kilonewton. Okay, saya gunakan sini. Tapi value ni adalah value-nya theoretical. Bagaimana kita nak mengesahkan? Kenapa perlu disahkan nilai ni? Anybody? Okay. Sebab nilai di sini akan mempengaruhi nilai sini, bilangan cerucuk. Kalau pile capacity dia 375 lah. Saya ada service load 2175 kilonewton. Katalah this is my service load 2175. Okay. Bangunan 4 tingkat lebih kurang. Okay. Divided by 375. Satu cerucuk boleh menanggung 375 kilonewton. Bilangan cerucuk dia saya dapat 5.8. Okay. So bilangan cerucuk ni bersamaan dengan jumlah beban ni dah termasuk anggaran pile cap punya self weight dan sebagainya. 2175, okay, 2175 divided by 375, okay, 375 dapatlah lebih kurang 5.8, 5.8. Bilangan cerucuk dia 5.8. Of course there's no such thing as 5.8 pile. Maka digunakan 6 cerucuk. 6 pile. 6 pile group. Maka di sini saya menggunakan 6 pile group. Okay.
6 file group ni bermakna my 6 file group is cerucuk dia akan ada 1, okay, 2, okay, 3, 4, 5, 6. This is my 6 file group disusun dalam satu cerucuk ataupun file cap, tukup cerucuk. File cap ni nama dia tukup cerucuk. And then my column, of course my column will be somewhere di tengah-tengah ni. This is my column. Okay. Column, letak sini. So bilangan cerucuk dia 6. Maka kita istilahkan ni sebagai 6 file group ataupun kumpulan 6 cerucuk. 6 file group. Okay. Dan file ni memang tidak digunakan single file. Minimum 2 file. Okay. Kalau tengok dalam nota tu, dalam textbook, arrangement of file group ni, kumpulan cerucuk ni, starts with number 2 bilangan. So kita tak ada satu file cap yang mana bawah file cap tu satu file je, tak ada. Okay. We start with 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. So ini contohlah, contoh kita perlukan 6 file group. Okay. This 6 file group is based on berdasarkan kepada beban, okay, loading yang bertindak, and at the same time juga berdasarkan kepada loading dan berdasarkan parameternya ini. Yang mana parameter 375 ni datangnya daripada our evaluation of QA ni, from the soil properties dan sebagainya. So bila bersebut pasal soil ni, it is very unpredictable. Okay. Borehole dengan borehole just maybe 10 kaki, 20 kaki beza, tapi properties yang ditunjukkan sangat berbeza antara borehole satu dengan borehole 2. So soil properties ni very, orang kata dia tak continue, dia tak seragam. Okay. 10 kaki beza daripada kolom sini ke sebelah sana, lain pula jenis tanah dia. Yeah. So it is very unpredictable, this value. Okay. Nilai ni adalah satu nilai yang sangat-sangat theoretical lah, kita katakan. It's very theoretical. Okay. Jadi tapi nilai ni adalah sandaran kita yang kita nak guna nilai apa lagi. Jadi kita gunakan Q allowable ni daripada geotech punya evaluation. Daripada situ kita dapat 6 cerucuk menggunakan 375. Kalaulah sebenarnya file yang beban yang boleh ditanggung oleh cerucuk ni lebih rendah keadaan sebenarnya, if we can prove that 300 file capacity tu bukan 375 from calculation, tetapi sebaliknya 300 saja. Di tapak ni sebenarnya dia boleh menanggung 300 saja. Maka bilangan cerucuk dia akan bertambah. 2175 bahagi 300. 7.25 bermakna kita perlukan 8 file. Nampak beza dia daripada 6 kepada 8. Sekiranya keadaan yang sebenar di tapak hanya boleh menanggung 300, bukan 375 sebagaimana yang kita assume ataupun gunakan dalam reka bentuk. Sebab tu bila piling ni, oleh kerana ada kesangsian, nilai ni betul ke ni? Betul-betul file tu boleh tanggung, is it 375 or less? Kalau more, it's okay, tak apa. Tak ada masalah. Sebab kena ingat bila nak start construction, drawing semua dah siap dah ni. Drawing dah ada. Kita punya foundation, drawing dia yang ini. Kita gunakan drawing ni untuk construction. Okay. Jadi kalaulah katakan capacity sebenar melebihi 375, dan yang diperlukan less than 6, dia gunakan 5. Tapi kita provide 6, okey lah, selamat. It's on the safe side. Tapi what happen if sebenarnya di tapak less than 375, bukannya sebagaimana kita gunakan dalam reka bentuk, bermakna bilangan cerucuk bertambah, maka file cap detail yang ni dah tak boleh guna. Kena tukar pula kepada 8 file group, kumpulan 8 cerucuk. Kumpulan 8 cerucuk ni dah jadi
3 pula. So kumpulan 8 cucuk ni something like this. Okay. File 3, 2 di tengah-tengah, kemudian 1, 2, 3. Inilah 3, 2, 3. Ini arrangement of a 8 file group. Nampak beza dia antara 6 dengan 8 file group. Okay. The file group gets bigger, bilangan cucuk bertambah. So bermakna drawing yang kita siapkan, prepare design kita yang kita buat is apa kata? Is invalid. Tak boleh digunakan. Kena buat design baru, kena keluarkan drawing baru yang mana menunjukkan bilangan cucuk bukan 6 tetapi dah tukar kepada 8. 8 file group. Okay. Sebab tu dalam design, dalam filing ni, okay, this value yang kita gunakan sandaran kita untuk dapatkan bilangan cucuk has to be verified di tapak. Perlu ada verification. Betul tak? File ni betul boleh ambil 375 ataupun tak boleh? Kita kena pastikan dengan betul. We have to determine, we have to ensure, we have to check that the file sebenarnya di tapak memang dia boleh menanggung 375. Okay? That is the reason why kita buat verification di tapak, sebab this value will affect the number of file, will affect the shape of the file group, will affect the file cap, will affect the cost, everything. Bilangan cucuk bertambah, file cap pun berubah size, dimension. Okay? So a lot of cost is involved. So before kita proceed dengan filing, it is advisable to verify. Kita kena verify. Okay? Kita kena verify nilai yang kita gunakan dalam reka bentuk, verify this value, sebenarnya di tapak memang boleh capai 375. And the only verification yang boleh dibuat, yang lazimnya dibuat, ialah menggunakan file load test. Okay. The only way we can verify loading yang kita gunakan tu 375 tu adalah sah sebagai kapasiti keupayaan menanggung beban cucuk, ialah menggunakan ataupun dengan membuat ujian cucuk atau file load test. Ujian beban cucuk. Kalau siapa yang dah biasa di tapak mungkin masa intern, mungkin berpeluang. Anybody ada tengok? Pernah tengok file load test? File load test ni ataupun istilah yang kita gunakan sometimes maintain load test, MLT. Maintain load test ni, kalau dekat site tu awak nanti nampak ada I-beam, okay, dan sebelah sini pun ada I-beam dan sebagainya. Kemudian ada bongkar batu ni, besar-besar dia. Bongkar batu ni disusun. Okay. Big stone. Ini sebagai counterweight ni. Okay. Bawah tu sebenarnya, okay, bawah ni ada file ni. Dari file, dan kita akan jack the file, ambil reading, okay. Bacaan settlement yang berlaku pada file adalah kaedah-kaedah dia untuk nak test sama ada pass ataupun fail. Okay. Beban yang kita gunakan ni 375 tadi, okay, akan digunakan beban yang ini dan load dan test pada structure ni, okay, untuk nak tahu pass ataupun fail. Kalau pass bermakna okey, anggapan kita 375 sebagai kitanya file capacity adalah valid. Kalau fail bermakna anggaran file yang kita gunakan, file capacity yang kita gunakan 375 perlu downgrade, perlu direndahkan kepada 350 ataupun 325 ataupun 300. And then retest balik. Okay. So itu kaedah dia. Load test ni. Sebab tu dia ada verification antara teori, okay, teori yang kita calculate berdasarkan kepada all this calculation ni. Ini teori lah ni, geotechnical ni semua. Ni all our theoretical punya fundamentals. Comparekan dengan
actual site condition untuk nak verify dan sama ada 375 ni valid ataupun invalid digunakan semasa record. Kalau invalid bermakna kena downgrade, rendahkan kepada katakan 325, buat retest lagi sekali. Kalau pass, okey 325. Bermakna bilangan cucuk semua sekarang kena bahagi 325. Jadi mungkin yang 6 file group jadi 7. Yang mana yang 3 file group jadi 4. 4 file group jadi 5. Bertambah, file dia bertambah. Kalau downgrade bermakna kita akan mengalami penambahan file. All the drawing, construction drawing yang dibuat, yang direka bentuk design tu, yang telah dihasilkan, semua tarik balik. And superseded with a new set of drawings based kepada 325 file capacity. Nampak dia punya flow. Ya. Filing je adanya prosesnya macam ni, yang mana comparison between theoretical value dengan actual site condition, kita nak buat pengesahan dia. Kalau betul boleh menanggung apa nilai yang kita calculate sebagai dalam teori, then tak perlu buat amendment pada drawings. Tak ada pertambahan file, maintain as it is. Tapi sekiranya kalau verification ditapak mendapati beban yang kita assume file capacity tu sebenarnya ditapak lebih rendah daripada apa yang assumption kita, then we need to recall balik all the drawings, redesign semua balik dengan new loading yang baru, new file capacity, and then baru kita issuekan the new set of drawings for construction. See? Dia punya cross check and balance antara theoretical dengan practical dengan actual site condition. Foundation untuk piling, yes, ada this process of check and balance. Okay? There is our theoretical value and then kita punya test, load test ditapak, betul ke tak betul? Sama tak sama dengan apa yang kita assume? Kalau sama, okey. Kalau greater than, lebih pada kita punya assumption, okey, selamat. Kalau less than, masalah. Ya? So inilah sebabnya bila kita deal dengan foundation ni, yang piling ni, bilangan cucuk, very important to select a very nilai pile capacity ni, buat as accurately as possible berdasarkan kepada soil properties. Very important. Okay? Very important untuk dapatkan Q allowable ni berdasarkan kepada soil properties. That is why some designers, dia lebih konservatif sikit, dia ambil 3. Okay? Jadi kalau 3, maknanya Q allowable dia instead of 387, kalau diguna 2.5, dia dapat 387. Kalau digunakan 3, dia akan dapat something less than 387. Katalah 315. Okay. So 315 dia guna file capacity bukan 375, tapi dia gunakan file capacity 300. Bilangan cucuk bertambah, tapi dia on the safe side lah. Bila buat test, ditapak mencapai 300. Okey lah. Maknanya tak perlu buat perubahan apa-apa. Okay, some designers tend to use a higher factor of safety because dia akan memberikan nilai bearing capacity untuk file tu lebih rendah supaya bila dibuat load test nanti dia akan always pass load test punya results. Itu salah satu sebab. Tapi of course lah we are a bit over design, bilangan cucuk pun bertambah dan sebagainya. Okay. Alright, so this is kita punya introduction kepada file ni. Pertama sekali, kita bukan lagi tengok kepada kepada area foundation. No. Previously, yes, kita tengok kepada luas yang diperlukan. Okay. Sekarang ni kita tengok kepada the number of piles required, bilangan cucuk yang diperlukan. Jadi kalau kita tengok balik pada yang lepas-lepas tu, okay. Contoh kalau cerucuk, kalau foundation bahagian tengah, okay. Central column yang mana ada beam kiri kanan semua. Sini ada beam. Okay. You have a beam on tiang-tiang tengah lah, all the central columns. Yeah. Yang mana ada beam sebelah sini. Okay. Kemudian sebelah sini pun ada beam, sebelah sini pun ada beam. And then sebelah sini pun ada beam. Okay.
Daya paksi dia besar. Okay, very high axial load. Okay, high axial load. Maka foundation yang diperlukan pun adalah foundation yang besar. It's quite a relatively large foundation. Nampaknya agak besar sebabkan daya paksi dia besar. Okay. Ini yang mana tiang-tiang tengah, central column. Kalau tiang-tiang tepi ataupun paling kecil lah tiang-tiang corner column yang mana kita ada column. Okay, we have columns sini. And then kita ada beam. Katalah tiang tepi lah, perimeter column. Perimeter. Sebelah sini ada beam. Okay. And then on this side pun ada beam. And on this side pun sebelah sini ada beam. 3 side. 3. Yang ni tadi 4, ini 3. So daya end dia slightly smaller. Okay. Lebih rendah sikit. Daya paksi dia lebih rendah sikit daripada yang case pertama. Ini perimeter column. And subsequently kita punya foundation pun is slightly area dia yang diperlukan lebih kecil sikit lah. Kita require a smaller area untuk foundation yang ini. Yang ini tadi kita punya daya paksi besar sebab datangnya daripada 4 tiang, 4 beam. 4 beams transfer loading. So besarlah end dia. End besar, foundation besar. Okay. So sekarang ni instead of foundation ni bilangan cerucuk. Kita tengok pada bilangan cerucuk. Jadi bermaksud tiang-tiang tengah ni kalau saya gantikan dengan pile foundation, okay, we will have the most number of pile untuk central column. Okay. Dia akan ada mungkin ni kalau saya gunakan cerucuk lah. Kalau gunakan cerucuk something like this. Katalah kita ada macam tadi 8. Okay. 1, 2, 3, okay, 4, 5, 6, 7, 8. So I have 8 piles di bawah tiang ni. Maka my pile cap is something macam ni. This would be my pile cap punya dimension. Okay. Bilangan cerucuk 8, ini size pile cap. Dan size pile cap is very much smaller compared kepada normal foundation. Normal foundation perlu luas besar. Pile cap semua jadi compress. Area yang kita ataupun the size of the pile cap ni walaupun dia menanggung beban yang besar is much smaller. Sehingga kalau ingat balik kalau kita punya self weight assumption. Okay. Assumption untuk yang ini, untuk normal foundation ni, yang foundation besar, assume self weight dia lebih kurang 10%. 10% punya assumption untuk self weight. Kalau untuk pile cap lebih kurang 5% saja self weight dia. 3 to 5% saja of total service load. Jadi much smaller, lebih compact. Jadi yang ni 6 pile contohnya. Yang ini pula hujung sebelah sini mungkin yang ni 3, mungkin saya pakai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Oh, okay. Sekejap 2 minutes. Ada apa-apa soalan setakat yang kita dah bincang daripada tadi? Untuk deep foundation, we are concerned lebih kepada bilangan cerucuk. Okay? The number of piles required. So untuk nak dapatkan the number of piles tu, bilangan cerucuk, maka basically daya bersamaan summation all kita punya service load, serviceability limit state dia divided yang inilah pile capacity ni. Yang ini yang banyak bergantung kepada geotechnical punya information. Tapi dalam RC design ni, dalam projek mana-mana kumpulan yang nak guna piling contohnya, your pile capacity tu dapatkan daripada rakan-rakan yang buat geoteknik.
berapa diameter pipe yang dia gunakan, berapa kapasiti yang dia estimate, berapa kedalaman dia, depth dia. So dapatkan from your partners dalam kumpulan yang buat geoteknik untuk projek RC. Kalau nak gunakan shallow foundation, tak nak gunakan pile foundation pun boleh. Shallow foundation, maka safe bearing capacity dia, tegasan galas izin dia pun dapatkan daripada rakan-rakan yang buat ni lah, geotechnical design. Ya. Untuk RC, ujian ke ataupun test ataupun masalah ataupun problem dalam teks dan sebagainya, nilai ni given. This is a given value. Diberi. Jadi tak perlulah nak evaluate daripada skin friction dengan end bearing dia, nak combine pula tu QS campur QB divided by kita punya safety factor, factor of safety, tak perlu. So it is satu nilai yang diberi, is a given value, dan daripada situ kita boleh dapat bilangan curucuk. Okay. So kita masih lagi kata orang ni still within kita punya scope yang ni, yang mana kita nak targetkan zero settlement. So always our target untuk foundation, and to achieve zero settlement untuk deep foundation, maka ini yang kita gunakan service load ataupun loading dibagikan dengan pile capacity untuk menentukan bilangan curucuk. Daripada bilangan curucuk, then kita move on kepada mendapatkan dimension pile cap. Okay. So once kita dah determine, katakanlah contoh, dalam contoh example 1 dalam teks, anybody boleh buka balik teks example 1, diberi berapa daya dia? N dia. N yang bertindak pada column. What is the N given? Ni kita ya? Yeah, the first example, truss analogy. Oh, sekejap. GK 3500, QK. Okay, GK, and GK 3,500 kilonewton. Okay. Dengan NQK due to live load, okay, 2,500 ya, Azlan. Okay, kilonewton. So this is our load, beban dia. Okay. Pembebanan yang berlaku pada tiang ni, nilai yang diberi adalah sedemikian, 3,500 dengan 2,500. Okay. So this is the value. Now pertama sekali is for us to determine bilangan curucuk dulu. Sebelum kita menentukan dimension pada paket, what is the overall packet dimension. First determine number of pile. Okay. So determine the number of pile is by rumus yang kita tengok tadi, bilangan curucuk. Okay. Bilangan curucuk, number of pile, curucuk bersamaan summation of forces, okay, daya at serviceability limit state, sama macam kita punya shallow foundation 1.0 GK, 1.0 KK, bukan ultimate lagi. Ultimate digunakan untuk reinforcement design, untuk shear check kita gunakan beban ultimate. Untuk menentukan size penapak shallow kita gunakan service load. Begitu juga untuk piling, untuk menentukan bilangan curucuk kita menggunakan service load. But for reinforcement design, then kita move up kepada ultimate limit state 1.35 GK plus 1.5 QK. So yang ini bilangan curucuk total service load dibagikan dengan pile capacity. Berapa pile capacity Mas Lan dalam contoh pertama? 300. Pile capacity. Working load. Yes, sometimes referred to as working load.
1,800. Oh, besar. Okay. Very big ni. Biasanya 1,800 ni boleh kata ball pile lah. Board pile. Bukan driven pile. Driven pile tak dapat 1,800 punya capacity. Yeah. Usually dalam few hundreds lah. 400, 500, 600. Maybe touching 700 or 800 km. Tak apalah. So this is the value yang diberi. This is kita punya working load. Istilah dia working load. Okay, beban kerja, cerucuk, working load ataupun pile capacity. Mana-mana pun tak apalah istilah yang kita gunakan. Keupayaan cerucuk ataupun beban kerja cerucuk sama je. Okay. 1,800 diberi, given. Okay. So daripada sini bermakna bilangan cerucuk yang kita perlukan berdasarkan kepada rumus yang ini 1.0 GK plus 1.0 QK. Service load ni bermakna kita ada 3,500, 3,500, 1.0 GK plus 1.0 QK, 2,500. Okay. Total dia dah lebih kurang 6,000 kilonewton. Tambahkan saya salah 5% pun cukup lah. 1.05 bukan 10%. Saya ambil 5% ni sebagai beban self weight pile cap. So ini merupakan jumlah total load yang diperlukan yang bertindak. So di 6,300 lah kan, 6,300. Ini bersamaan dengan 6,300. Okay. Ni campur ini dapat 6,000. 10% 6,600. Saya nak tambahkan 5% je, 300. So 6,300 bahagi 1,800. Lebih kurang lah. Okay. So bilangan cerucuk yang diperlukan ialah 6,300 bahagi 1,800. 3.5. Okay. 3.5 cerucuk diperlukan. Maka disediakan 4 pile group. 4 pile group disusun okay, pada pandangan plan dia, pandangan plan. Katakan ni center, okay, center line. Center line dia. Kemudian di center line ni pada pandangan plan lah, pada pandangan plan, center line. Yang ini kolom dia. Okay. Kolom dia sampai di sini. Okay, yang. So sekarang ni saya punya susunan cerucuk. Okay. Untuk 4 pile group, susunannya disusun pile kepada pile kepada pile dan kepada pile. Inilah kumpulan 4 cerucuk. Okey. Sebelum bila kita nak menyediakan kumpulan 4 cerucuk ni, okay, penting kita tetapkan, we have to determine ataupun we have to fix apa yang diistilahkan center to center distance, jarak center to center cerucuk in all direction. Okay, contohnya kalau 4 pile group we have direction yang begini, kemudian juga kita juga ada direction yang in this direction. Ini kita istilahkan sebagai center to center spacing. Okay. Center to center spacing, pile spacing. Very important. Okay. Center to center spacing. Okay. C to C. Okay. Siapa yang buat dalam tahun 5 ni ada option geoteknik, advanced engineering, advanced foundation design ataupun foundation design ada. Final year ni ada tak subjek ni?
Tak ada. Okay. Dia sebabnya center to center spacing ni ada relationship dia sebenarnya dengan nilai sini. Ada hubung kait dia antara pile capacity dengan pile spacing. Kalau pile spacing dia terlalu rapat, then pile capacity dia jatuh. Kan? Siapa-siapa yang kalau boleh ingat balik, kan kita ada pile, kita ada satu pile. Sekejap okey lah, saya guna ni. Pembaris ni. Kita ada satu, tak payah pembaris ni. Saya guna yang ni terus. Ni satu pile. Okay. Ni soil profile. Ni pile vertical. Ni tanah dia. Okay. Ni tanah. Bahagian atas ni. This is our soil. Okay. Bila pile ni dikenakan beban, akan berlaku tegasan yang kita tengok tadi, QS, QB dan sebagainya. Dan shape dia akan bentuk dia macam mana. Shape dia macam ni lah. Saya buat garisan ini. Okay. Stress bulk dia di bawah satu pile. Okay. Tegasan yang berlaku di bawah satu pile. Something like this. Okay. Now imagine kita ada dua pile. Okay. Dua pile. We have another pile kat sini. Okay. Satu lagi cucuk. Okay. Satu lagi pile di sini. And of course, pile ni pun akan ada the same stress juga. Okay. Akan ada same stress. Now, the distance antara ni, okay, jarak antara cerucuk ke cerucuk ni, this distance ni, jarak ni, okay, kalau dia terlalu rapat, if it is too close, okay, terlalu rapat, maka stress bulk ni akan overlap antara satu sama lain. Contohnya, kalau my pile ni, kedudukan ni, saya alihkan, okay, pile ni duduk lagi rapat, duduk sini. Okay. Yang ini pun akan jadi something macam ni. Ini kena alih lagi rapat ni. Sampai sini. Yang ini pula di sebelah sini. Kan? Something macam ni. Okay. Jadi if this position ni, kalau jarak ni terlalu rapat antara satu sama lain, okay, terlalu rapat, cerucuk ke cerucuk is too close antara satu sama lain, maka akan berlaku overlapping di sini. Okay, overlapping di sini yang mana berlaku overlapping antara stress pile kiri dengan stress pile kanan. Stress bulk dia akan berlaku overlapping. Okay. Bila berlaku overlapping, bermakna kapasiti cerucuk ni will fall, akan jatuh. Maybe 5%, maybe 10%, maybe 15%. Okay. Adalah percentage dia. So that is why dalam design kita menghadkan center to center spacing of pile ni tidak kurang dari 3 kali pile diameter. Should not be, the spacing between center pile to center pile should not be less than 3 times the pile diameter. Diameter pile. Sama ada in this direction or in this direction pun tidak boleh lebih rendah daripada 3 kali diameter pile. Ini kita punya golden rule lah dalam design. Okay. Spacing between pile to pile should be a minimum of 3 diameter. It can be more. Lebih tak apa. Tapi jangan lebih rapat antara cerucuk ke cerucuk. Jaraknya 3 kali pile diameter. If kita punya ni circular pile size 300, okay, maka distance yang ini paling minimal, paling rapat adalah 900. Yang ini pun sama, 900 mm. Should not be less than 900, can be more. 1 meter boleh, 1.2 meter boleh. Tapi tidak lebih kecil ataupun tidak rendah daripada 3 kali pile diameter kerana dikhuatiri
berlaku benda yang macam ni. Yang mana stress bulk oleh pile on each side ni akan interfere with each other. Tegasan dia mengganggu. Taburan tegasan pile kiri kanan ni antara dua pile ni mengganggu antara satu sama lain sehingga menyebabkan bearing capacity ataupun pile capacity ni akan reduce by a certain factor. And that is why kita limitkan center to center pile should not be should not be closer than 3 kali pile diameter. It can be more. Most designers dia akan start off dengan yang ini. Terus assume center to center 3 times the pile diameter. In all direction. Okay. So in this direction pun 3 kali pile diameter, in this direction pun 3 times the pile diameter. Okay. So that bermaknanya daripada sini, okay, from this condition, bermakna I have my center line, tak apalah, merah pun tak apa. Center line of my, ini daripada plan view. This is my center line. Column terletak of course betul-betul tengah di sini. This is my column. Okay, this is my column. Kemudian cerucuk yang saya dah ada, yang dipilih, okay, something yang of this condition. Yang mana sekarang ni, this is my pile. Satu. Pile nombor 2. Okay. And then my third pile. And pile nombor 4. Sebab tadi kita dah dapat tadi 3.5 bilangan cerucuk yang diperlukan adalah 3.5. Saya buat rapat sikit lah. 3.5 bermakna 3.5 ni maka disediakan 4 cerucuk, 4 bilangan cerucuk. Bila kita dah sediakan 4 bilangan cerucuk, susunan dia sebagaimana yang kita tengok sini, this is the arrangement of the 4 pile group. And now kita dah istilahkan satu perkara baru which is center to center pile. Maka jarak sini ke sini diambil 900. Okay. I take this distance to be 900. Okay. Betul ke? Pile diameter berapa? Ke berapa dimension dia pile ni? Dalam contoh pertama. Saya assume 300. Bukan 300. Square. Oh, 500. Okay. So kalau 500 bermakna yang ini bukanlah 900. 3 kali 500 maka distance ni is 1500. Yeah, 1500. And this direction pun sama. Sini ke sini pun saya ambil nilai dia 1500. 1500. Okay, so ingat pertama kita ada beban, kita tentukan bilangan cerucuk. Bila dah ada bilangan, tengok arrangement dia, how should we arrange the pile. Kalau kumpulan 4 cerucuk macam inilah susunan dia. And then bila kita dah tentukan arrangement of pile, determine the spacing between pile. Antara pile ke pile, spacing dia usually kita adopt is 3 times the pile diameter or more. Tapi jangan kurang daripada 3 kali pile diameter. Okay. So kita dah ada certain dimension. Therefore, pile cap dia daripada sini, okay. This will now be the pile cap dimension dengan mengambil certain parameter ni requirement daripada detailing requirement, okay. Daripada tepi pile kepada tepi ini minimum of 150 in both direction. 150 from the edge of the pile kepada edge of the pile cap, at least provide 150. In this direction pun sama. From here to here is 150. Okay. So bermakna overall dimension sini, okay, overall dimension dia daripada hujung ke hujung, okay, from end to end is now kita ada center to center 1500, 1500.
Okay, 1500 plus sebelah kanan ni 1500 ni is center to center Jadi plus half diameter plus 150 plus 2 times half diameter. Okay. Diameter pile bagi 2 campurkan dengan 150 mm minimum requirement. So kita ada 150 plus 2 times 2 ni sebab kita ada sebelah kiri sebelah kanan. Okay. Diameter pile bagi 2 500 bagi 2 250 plus 150 400. 400 bermakna nilai sini ke sini is 400. 400 center pile kepada hujung 400, center pile kepada hujung sini adalah juga 400. Kemudian center pile kepada hujung sini pun sama 400. Okay. Dan center pile sini kepada hujung sini pun sama 400. So overall kita akan ada yang ni lah. Okay. Ni 1500 campur 2 times diameter pile bagi 2 plus 150, maka sini 400, 400, 800, 1580 bukan, sekejap. Diameter pile plus 15. Diameter pile bagi 2, 250, 500 bagi 2, 250. 250 plus 150, 400. 400 times 2, 800 lah, kiri kanan. So ini menjadi 1800, 1800 mm. Yang ini pun kita dapatlah final dimension ni 1800 mm. Barulah dapat dimension of pile cap. Okay. Yang penting tentukan bilangan, determine the number. Okay. Determine the number. Pertama, tengok arrangement dia, arrangement of the pile cap ni, macam mana arrangement dia. Kalau untuk 4 cerucuk, macam mana arrangement. Kalau untuk 5 cerucuk, 6 cerucuk dan seterusnya. Okay. Tengok pada susunan dia, arrangement. Yang ini boleh refer dalam teks. Ada starting from 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 10 macam mana? Kalau 9 kan 3, 3, 3. Kan susunan dia. 3, yalah. Saya pilih yang mana? Okey lah, saya pilih ni. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kumpulan 9 cerucuk. Kalau 10, buat 4, 3, 3. Okay. 3, 4, 3. Shape dia boleh bentuk dia boleh bentuk macam ni lah. Ini untuk 10 cerucuk contohnya. Okay. 3, 4, 4 campur 6, 10. Kalau 11, 4, 3, 4. 4, 4, 8, 9, 10, 11. 4, 3, 4. Okay. Kalau 11, susunan dia jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okay. Kemudian 4 balik. 1, 2, 3, 4. Yang ini untuk kumpulan 11 cerucuk. 12, 13, whatever bilangan boleh kita gunakan arrangement yang disesuaikan. Ya. So bermakna sekarang ni tentukan yang ini dulu. First langkah pertama, always determine the number of piles required. Kemudian dapatkan arrangement yang sesuai, susunan yang sesuai. Kemudian tetapkan nilai ni, spacing center to center pile.
And finally, dapatlah the overall dimension of the file cap. Ada soalan apa-apa? Kita dah 1.5 lah. Yeah. Yeah. Saya silap ni. Sekejap 1005 center to center. Sebab kita guna 3 times the file diameter. File diameter dia 500, jadi 500 times 3, 1005. Kemudian from sini ke, okay. From center sini, sekejap. Sini tadi apa? 500. 500 bagi 2, campur 150. 250 plus 150, 400 kan? Plus 150, 400. 400. 250 plus 400 sebelah kiri, 400 sebelah kanan. Jadi 1500 plus 800. Macam mana dapat 2, 3? 1005 tambah 800 tambah 800. Ya. Ini 800 kan? Nilai sini. Ya. 800. Jadi campur 1005, 1500 campur 800. Sorry, betul Mazlan. Bukan 1008. Belum puasa ni kan. Fikir apa ni? It is 2300. 2300. Nilai sini adalah 2300. 2300. Betul Mazlan. Okay. Bermakna kita tambah 400 kiri, tambah 400 kanan. Yang saya tambah tadi, macam mana lah. 1005 tambah 800 dapat 1008. Okay. So bukan 1008, tetapi 2300 total. Okay. So this is the foundation ataupun file cap dia. Okay. Alright, thank you Mazlan. Dimension yang betul adalah 2.3 square file cap. Bukan 1.8 square. 2.3 square. Ada lagi soalan-soalan lain? Yeah. Okay, group IDP proceed dengan proceed dengan file. Okay. Jadi IDP buat file tapi RC nak guna shallow foundation okay. Boleh assume. Bukan group IDP bukan kena buat dua-dua ke? Shallow dan juga file. Ke dia pilih salah satu je? Dia akan fail. Jadi fail dia maksud dia istilah fail tu settlement kot. Yup, is it true? Fail Doktor, hari itu kami sudah meet dengan Joe punya doktor. Dia kata kalau Azman. kami punya itu bohong. Dia punya kalau guna itu shallow foundation, dia punya STPN value itu sangat kecil. So dia memang tak boleh guna itu shallow foundation, perlu guna itu pipe. Perlu guna pipe sebabkan tanah dia SPTN value terlalu kecil Okay. So sekarang ni Mazlan, your RC punya group nak proceed dengan shallow foundation. Okay. So bolehlah kalau nak proceed dengan shallow pun tak apa, ataupun kalau nak buat piling pun tak apa, pun boleh. Jadi kalau shallow kena buat assumption lah.
Sebab kita tak ada nilai safe bearing capacity. Kalau yalah, sebab base pada SPTN value tu terlalu kecil, mungkin kena assume relatively low bearing capacity, maybe 100 kilonewton per square meter je. 100 kilonewton per meter square. Yang ni dah bordering macam hampir-hampir fire dah ni. Kalau fire dah dalam 70 lebih, 75 kilonewton per square meter ni, ini jenis tanah berfire. Okay. So bolehlah assume around 100 kilonewton per square meter, very low bearing capacity, okay, untuk your shallow foundation. Okay. 350 dah buat dah ke belum? Oh, dah buat dah. Okey lah, tak apalah, guna 150 pun boleh. Sebab itu satu nilainya assumption, ya. Jadi tuliskan dalam report ni, nilai tegasan galah izin 150 adalah anggapan semata-mata. Okay. Tidak tertakluk kepada pengiraan geoteknik. Contoh, anggapan sahajalah. Ya. Okey. Ada lagi soalan? Doktor. Yes, ya. Doktor, kalau tadi you kata itu by working load, yang itu by working load dia depend on yang itu geotechnical capacity saja atau juga kena consider itu structural capacity of the pipe. Okay, working load ni my advice based pada geoteknik, jangan based pada structure. Memang structure ni ada dalam katalog piling, katalog piling produk ni, manufacturer yang produce piling ni, dia akan bagi dia punya working load. Working load yang itu is based on structure. Bermakna bila sebut based on structure, S-T-R-U-C-T-U-R-E, okay, based pada structure, ini berdasarkan kepada cross section pile area, reinforcement AS, grade concrete FCK. Jadi berdasarkan kepada parameter structure, iaitu luas keratan, okay, area of concrete, luas keluli, reinforcement area, steel dia berapa banyak yang digunakan, AS, reinforcement steel, base pada FCK, grade concrete, okay, dan juga FYK yang digunakan. So base all these parameter ni based pada structure. Dan nilai ni selalunya tinggi, very high value. Okay. Nilai dia tinggi. Bermakna Q allowable ni based kepada structure, nilai dia lebih tinggi daripada Q allowable based pada geoteknik. Yang sebetulnya, yang realistiknya, yang the more accurate approach is to base on geoteknik. Yang ini. Sebab ini berdasarkan kepada tanah. Yang ini berdasarkan kepada pile tu sendiri. Seolah-olah macam kita buat kolom, pile tu jadi kolom, kemudian kita test kolom tersebut dalam lab, itulah dia punya pile capacity. Okay. Kita tahu yang lebih realistic is the geotechnical capacity. Jadi ini yang kita gunakan sebagai kita punya reference. Jangan gunakan pile capacity QA ni yang dapat daripada katalog piler ataupun pile manufacturer. Itu sangat tinggi nilai dia. Okay. Dia tak tally dengan keadaan tanahnya sebenarnya di tapak. So to get a good result, good foundation design, always insist pertama sekali to have a soil test pada klien. You need to get as much information as possible daripada soil tu sendiri, jenis tanah dia, tanah lembut dia macam mana, lapisan layers of soil dia macam mana. So you need to have memang geotechnical specialist masuk untuk buat soil investigation. Kita nak data daripada situ. Kita nak tahu lapisan dia macam mana, kita nak tahu dia punya SPTN value macam mana. All this information will benefit the foundation design. Okay.
Bila kita tak ada all this data, then we start assuming, maka foundation yang kita design is as good as our assumption sahaja. Kalau kita punya assumption tu okay lah dia. Kalau assumption kita tu KO, foundation kita pun KO. Kita assume tanah elok tapi sebenarnya tanah tak elok. Then we are in trouble. Right? So untuk elakkan ni, always insist to the owner ataupun project owner dan sebagainya, klien kita must spend some amount of budget untuk mendapat as good soil investigation as possible. Okay? Untuk mendapatkan parameter-parameter yang penting for us to come up with a realistic punya foundation design. Kalau tidak, a lot of assumption and macam saya sebut tadi, the design is only as good as the assumptions sahaja. Okay ya? Yeah? So untuk RC project, ignore Q allowable ni yang datangnya daripada structure ataupun from manufacturer, tak payah guna. Tapi sebaliknya, always refer kepada geotechnical yang relate kepada keadaan tanah di mana kita nak buat the construction. That is more realistic. Kalau structure tu dia tak kira tanah paya ke, tanah bukit yang potong ke, ataupun tanah tambak ke, nilai QA dia sama je. Whether you're using the pile in soft ground, whether you're using the pile in field area, ataupun using the pile in cut area, QA dia sama je. Which is unrealistic. Kita tahu QA kalau cut area tinggi. QA kalau untuk field area rendah, very low. QA untuk soft soil pun rendah juga. So QA tu is a function of the soil condition rather than a function of the structure. Yeah? So itu yang kena aware tu. Jangan gunakan structure punya ni capacity, tapi gunakan geotechnical capacity based kepada skin friction, based kepada end bearing. Yeah? Okay, yap. Ada soalan lagi? Siapa-siapa? Tak ada? Lama dah kita hari ni. Hari ni panjang sikit. Sebab kita banyak masuk geoteknik hari ni. Besok kita reverse balik. Masuk direct ke design untuk structure. Okay. Alright, so kalau tak ada apa-apa, can we take a break di sini? And tomorrow kita sambung at around 2:30. Boleh? Boleh je. Okay. Sir. Alright, kalau macam tu, Assalamualaikum, good afternoon, good evening, pukul 2, 1 lebih dah. Selamat berpuasa, selamat berbuka puasa. Thank you, sir. Okay. Terima kasih.